Kalau laki-laki pula hak mana? Hak kemaluan zakar, iaitu hak ni sahaja. Daripada belakang sampai ke depan. Semua batal belaka ni. Faham lagi? Korang jangan tengok. Ni. Ha. Jadi dia tulis dalam Facebook, ngajar lucuh lah apa semua, betul tak? Ramai macam dia nak mampu aku aja. Kau lah jadi pelakon filem dulu 3 hari ni. Faham tak? Geng aku. Nah, faham ni, batal belaka ni. Bukan tempat keluar air kecil ni saja, ni semua batal ni. Oh ni batal belaka ni. Batang kemaluan. Faham? Jangan malu. Dah ni peluru tak batal. Faham? Pistol saja batal, geribut saja. Minta maaf lah, jangan marah. Neh? Peluru tu pegang lah 3 jam pun tak batal. Jangan pegang orang tau. Neh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kepada salah satu ustadz Malaysia, yaitu Ustadz Adhar Idrus. Masya Allah, sudah tahu kan, dan sudah sangat luar biasa Ustadz ini ya, dalam menjawab beberapa pertanyaan langsung set ya kan, nggak perlu dipikir, nggak perlu nggak perlu bingung, langsung ada jawabannya. Masya Allah, luar biasa Ustadz ini ya. Langsung saja, biar tidak lama-lama, bagi Anda yang ingin menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin mengaji bareng dengan saya seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Aduh. Hak manakah yang batal wuduk? Kalau masalah pegang kemaluan, tempat keluar najis saja ke? Dengar molek. Jangan marah, mu tanya aku jawab. Kan kata, khabar belaka gitu, khabar kok. Ada khabar mudah reti. Nabi kata, man massa zakarahu faliyatawadda. Mana-mana laki-laki yang memegang kemaluannya sendiri, maka ambillah wuduk kerana batal. Hadis lain kata, ayyuma mar'atin massat farjaha. Mana-mana perempuan yang pegang kemaluannya sendiri, fal tatawadda, ambil wuduk. Kita faham tak? Kita tahu tak pegang kemaluan batal wuduk? Tahu dah, lama dah dengar. Mu tak hari ngajak pun tahu dah. Tapi mana sempadan kemaluan? Hak tu kita nak belajar. Faham? Sempadan kemaluan yang batal wuduk, ulama jelaskan dalam kitab-kitab fiqh besar-besar. Faham? 2 kemaluan. Yang pertama, laki-laki perempuan ada. Dubur dia panggil. Dubur hak mana? Hak keripuk, hak nak berak tu. Hak fleksibel, boleh gerak nyuk hak tu. Hak tu saja batal. Jasa raba lagi balik rumah kaki. Faham tak? Balik rumah kaki mu duk tinggal, mu selfie tengok. Tak, ni untuk fiqh, untuk syarak, betul tak? Untuk tahu hukum syarak. Ni duk selfie muka mu. Macam lawa ngak muka mu. Faham? Untuk hukum syarak ni baru tahu. Payah nak ambil, suruh bini kita ambil. Tu dubur. Lain pada dubur tidak batal. Hak punggung 2 tin ni tak batal. Ni punggung kita ni, peganglah boleh 3 minggu pun tak batal. Faham tak? Jangan marah. Innallaha la yastahi 'anil haq. Allah Taala tidak malu dalam perkara hak dalam bab belajar ni. Jangan malu. Faham? Malu benda. Malu ni kita buat benda haram, baru malu. Baik. Tu kenal dah lah dubur. Papan punggung ke apa ke, hak tepi tu hak kosong tu ni tak batal belaka. Tempat keluar tahi tu je batal. Faham? Baik. Kalau laki-laki pula hak mana? Hak kemaluan zakar, iaitu hak ni sahaja. Daripada belakang sampai ke depan. Semua batal belaka ni. Faham lagi? Korang jangan tengok. Ni. Jadi dia tulis dalam Facebook, ngajar lucuh lah apa semua, betul tak? Ramai macam dia nak mampu aku aja.
Kau lah jadi pelakon filem dulu 3 hari ni. Faham tak? Jeng aku. Nah, faham ni, batang belaka ni. Bukan tempat keluar air kecil ni saja, ni semua batang ni. Ni batang belaka ni. Batang kemaluan. Faham? Jangan malu. Dan ni peluru tak batang. Faham? Pistol saja batang, air geribut saja. Minta maaf lah, jangan marah. Nek? Peluru tu pegang lah 3 jam pun tak patah. Jangan pegang orang tau. Tu batal. Dan yang perempuan pula ialah 2 bibir parak. Nak khabar ni bibir parak kau puang. Ni bibir kanan, bibir kiri. Tengah ni ada lubang. Bibir ni. Ni yang merah ni. Faham? Ni batal. Macam mulut orang ni. Celah ni batal belaka. Hak tepi ni, hak gembok atas ni tak batal belaka. Faham? Hak bawah ni macam epok orang tak batal juga. Ni batal. Jangan malu. Faham? Batal tu dengan tapak tangan. Kalau dengan belakang tangan tak batal. Faham tak? Kerana ni bukan masalah sentuh, masalah ifdak. Masalah ni pegang. Masa. Faham? Ni. Jadi kalau belakang ni batal tak? Hujung tak batal. Rasa gatal sangat kainih gini. Dia kata gini, tak batal. Faham? Dia gitu. Kuku batal tak? Kuku tak batal. Gatal je tik. Tak. Faham tak? Dia tengok, senanglah mu dalam dunia. Hebatlah mu. Mu zalim, mu munafikin, mu kafir, mu jahat. Maka senang mu di sini saja. Tapi kalau senang kita di dalam dunia, kita orang beriman, taat pada Allah dan Rasul, senang kita berkekalang sampai ke dalam syurga. Kalau kita susah pun tetap senang juga. Kerana kita Tuhan beri kemudahan dapat menyebut nama Allah, dapat hadir pada rumah Allah. Ini dipanggil kesenangan yang sebenar. Kita kadang-kadang dah senang ni ke mana? Senang ni kereta 14 buah, PT 18 juta. Itu bukan senang, tu ada harta. Faham baik? Senang lain. Malam ni kita faham arti senang. Benda orang kata orang senang. Orang senang ni gini. Kalau orang kata akak tangan, kita pun boleh akak. Orang senang. Acu bangun, boleh bangun. Senang. Acu duduk, boleh duduk. Orang senang. Boleh minum air? Boleh. Boleh makan nasi? Boleh. Tu orang senang. Walaupun nasi tu orang bayar, tapi boleh makan. Orang senang. Dah kita orang senang tak? Cik jawab. Ni kita sekarang orang senang, orang susah? Senang lah. Nak kat tangan boleh. Nak duduk boleh. Nak tidur boleh. Nak kecing boleh. Orang susah. Suruh akak tangan? Tak boleh. Suruh akak kaki? Tak boleh. Suruh baring? Sakit. Suruh bangun? Rebah. Nak makan? Tubik semula. Tu orang susah. Tengok tu di hospital. Jangan tengok hak wak murah, hak rakyat biasa marahan, hak cak ayam tu. Wak satu. Ada astro dalam wak. Ada internet dalam wak. Boleh tengok YouTube dalam wak. Pasal apa? Ni orang senang. Pergi Kuala Lumpur tu, hospital Ampang Puteri. Satu halang kita duduk dalam wak RM500. Faham? 2 malam 1,000. Sebulan 15,000 ni bayar. Duduk dalam wak. Hebat wak dia. Katil kita nak dengan ekong, dengan TV apa semua, tapi makan tak boleh. Akak tangan tak boleh. Siapa hak duduk wak gitu? Orang kaya, orang banyak harta. Datuk-datuk, Tang Sri, Puang Sri. Tapi itulah orang susah. Akak tangan tu sekali tahu. Tak boleh akak tangan. Sebab apa? Kena angin ahmar, kena stroke. Dah mu datuk kamu harta berapa juta tak boleh akak tangan. Tak boleh. Orang susah tu orang susah. Makan tak boleh makan? Tak boleh masuk air. Pakai makan kot tangan macam transformer. Ambil minum air saja. Dia tengok. Tan Sri, bukan Tan Sri. Bunyi. Nak nangis. Dah bukan jutawan. Macam beruk cakap. Dah tak boleh makan nasi sedap-sedap, minum air kosong gini masuk ke lengan. Suat ke mulut mutah.
Nampak? Mana? Penyakit dalam buah pinggang, penyakit usus, penyakit ni, pankreas rosak. Nak kaya-kaya belaka tu orang susah. Nah, tak boleh makan. Anak mari suap semulut nasi, tubik 2 mulut. Tuhan tak benar dia masuk dalam perut. Nampak? Tuhan tak izin. Tu orang susah. Akak tangan tak boleh, akak kaki. Kecing tak boleh. Messi rodok wayar ni masuk dalam kemaluan. Wayar ni macam wayar ikan pelawa hong. Faham tak? Bertepik nolong datuk. Nak orang susah nak kecing terang, nak kecing nak tubik setitik tu panggil mak ayah, tok nenek panggil habis. Tu orang susah. Kita walau tak ada pitih pun sekali kecing sebledi beres bau. Tak ada apa-apa. Tu tak? Tu kan nikmat. Jangan main kecing nikmat besar kan? Orang senang lah tu. Dah orang susah lah hospital tak boleh kecing, tak boleh berak. Muka siapa biru. Nampak? Sekaya-kaya tu tak boleh naik kereta. Nampak? Orang tolak atas wheelchair. Wheelchair tu tayar 2. Dah mu kan kata ada BMW kan 2.8 juta. Mu ada Ferrari kan. Mu jutawan kan. Kereta sendiri dalam gerai 18 buah. Nah, mu ada company besar kan. Nah, atau kontainer anu siapa ke Kanada, siapa ke Buenos Aires, siapa ke Brazil atau kontainer, mu takkan naik wheelchair. Nah, siapa masa Tuhan beri dia susah. Bahasa Terengganu apa ya? Kereta tinggal di rumah, naik hok tu, hok Messi tolong tolak. Nah, Messi tolong tolak macam orang bodong. Nak makan, Tuhan tak benar. Tak boleh masuk dah dalam mulut. Pasal apa? Nak ni. Tu orang susah. Asal takut lah. Kena balik suti nasi, tak boleh makan. Padahal harta berjuta-juta. Kita tubik daripada hospital, kita tengok jaga hospital. Kan hospital kan dia ada jaga security guard, berderang kali. Tu bukan orang kaya, orang ada pitihnya. Tapi tengok dia makan nasi. Ni, tinggi ni nasi ni. Pala ikan ruang tasik yang satu duduk. Jaga hospital, makan 2 pinggang rumbu. Kalau dia makan tu, orang bela polong tak makan banyak tu. Maknanya hebat dia makan. No, Datuk Tan Sri atas hospital, suti nasi, Tuhan tak boleh makan. Atas ni orang susah, jaga hospital orang senang. Jadi kita nak sekarang ni kesenangan yang hakiki, maka tak usah takutlah, kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik bulan hadapan, iaitu alhamdulillahillazi farada as-salah ala ibadil mu'minin. Kerana sejam dah. Kebun saya selalu kena serang di babi. Satu hari saya jerat babi itu dan saya jual. Apakah hukum saya guna duit babi itu untuk beli peralatan seperti kebun, peralatan kebun seperti baja, pagar, racun dan sebagainya. Dia tembok babi, dia jerat babi, dia igat babi, kau andal lah, ini sihir ke apa kau andal lah. Babi jadi bengong, jadi apa, dia pun jual ke orang kafir. Baik, nak tahu orang kafir itu buat benda, tu baru tahu. Binatang yang haram makan, ada kalanya boleh jual. Contoh kucing. Kucing ni Tok Imam Masjid Mekah pun sembelih, kita tak boleh makan. Pasal dia binatang yang haram makan. Tapi kita jual kucing, pembelinya tu bukan nak makan. Dia nak jadikan sebagai binatang manja dalam rumah. Hukumnya ambil binatang buat manja dalam rumah seperti kucing, halal ke haram? Halal. Bila halal jual. Ada pun keluarga yang seorang lagi, dia memang beli kucing juga, tapi dia bukan nak bela. Keluarga tu memang makan kucing. Hari ni singgang, esok celup tepung, lusa 3 rasa. Faham lagi? Nampak? Makan kucing tu haram. Bunuh kucing tu haram. Kerana kucing hayawanun muhtaramun, hayawan yang dihormati syarak. Maksud hormat, tak boleh bunuh. Faham? Jadi kalau jual kucing untuk dimakan, untuk dibunuh, haram. Maka tengok, orang kafir dia beli babi ni untuk apa? Untuk makan. Maka orang kafir haram tak makan babi? Haram. Ramai orang salah faham, dia kata orang Islam yang haram makan babi, orang kafir tak haram. Kepala otak hang. Allah kata haram, orang kafir pun haram. Mereka akan diazab di akhirat nanti sebab minum arak. Faham tak ke?
Tu Presiden Amerika, rambut macam bulu jagung. Donald Trump tang-tang akan disoal oleh Allah kenapa dia tidak menunaikan sembahyang zuhur lalu diazab. Kemudian kenapa tidak tunai sembahyang asar lalu diazab. Presiden Rusia Putin botol susu akan ditanya oleh Allah kenapa tidak melaksanakan hukum hudud di bumi Rusia. Kerana Rusia itu adalah termasuk pada bumi milik Allah. Faham? Bumi ini milik Allah. Faham? Langit milik Allah. Tak ada satu pun milik manusia. Ramai manusia yang gila babi. Bila jadi menteri, bila jadi pemimpin, dia ingat bumi ini milik dia. Lalu dia membuang hukum Allah. Konon-kononnya. Kerana terasa bumi ini hak dia. Faham? Tak dengar ayat Quran, tak dengar orang berzikir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan bodoh sangat. Milik Allah 7 lapis langit. Milik Allah 7 lapis bumi. Mana ada milik kita? Betul tak? Dia akan disoal. Lalu dia tak potong tangan pencuri di Rusia. Dia akan diazab di akhirat nanti. Faham? Orang kafir Kristian tu, Mat Saleh di Australia, akan ditanya kenapa tidak menutup aurat. Hak bertelanjang di patah Brisbane, di Adelaide, di Sydney dan sebagainya. Golden Beach dan sebagainya. Tuhan azab belaka. Kerana mereka wajib meninggalkan yang haram, menunaikan yang wajib. Cuma dalam dunia, mereka tidak dikenakan hukuman jika duduk dalam negeri orang Islam. Itu kena faham. Jangan kata orang kafir boleh makan haram, jangan. Faham? Haram tetap haram, tak boleh. Allah sebut dalam Quran. Nampak? Ya ayuhan nasu kulu mimma halalam fil ardi. Nampak? Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi itu yang halal. Yang halal. Jangan main-main. Jadi bila Allah haramkan makan babi, bukan makan saja, harganya pun haram. Inna Allah idza harrama syai' harrama samanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia haramkan suatu benda, diharamkan harganya sekaligus. Haram babi, haram harga babi. Haram bewok, haram harga bewok. Apakah amalan terbaik jika kita jadi ketua sebagai contoh kepada anak-anak muda kita atau orang di bawah kita? Bila kita jadi ketua, mana kita yang paling berkuasa, maka ambil kesempatanlah daripada kuasa kamu untuk berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Kita jadi Perdana Menteri, kita ada kuasa. Gunakan kuasa kita untuk buat baik kepada Islam. Gunakan kuasa kita untuk senangkan rakyat. Ni jadi menteri, senangkan diri dan isteri dan anak bini. Faham? Rakyat kelapa orang itu main beruk gitu. Semasa pilihan raya saya telah tersilap memilih pihak yang telah bersepahat dengan LGBT. Sekarang saya telah sedar. Apakah hukumnya? Jawabnya, insya-Allah barang siapa bertaubat, Allah akan beri keampunan. Kita tak tahu dulu ni, dengar sedap sangat sembang. Rupanya bila jadi kerajaan, mereka ada golongan yang menghalalkan LGBT. Golongan yang sungguh-sungguh mahu menjadikan manusia ini bebas, liberal dan sebagainya. Itu golongan sesat lagi menyesatkan. Maka siapa yang sudah silap mengundi, taubat kepada Allah. Apakah hukum alkohol dalam minyak wangi dan alkohol dalam arak? Hukum dalam minyak wangi dengan arak, hukumnya lain-lain. Iaitu alkohol di dalam arak boleh diminum. Mana maksudnya tidak mati, tapi memabukkan. Adapun dalam minyak wangi, nampak tak? Kalau minum, go back yearly. Balik awal, orang putih panggil. Faham? Soalan seterusnya. Saya selalu lihat orang semayang, sujudnya hidung tak sentuh lantai. Bahawasanya hadis berbunyi tidak solat orang yang tidak sentuh hidung ke lantai seperti yang disentuh dahi. Maksudnya ialah sunat sentuh hidung ke lantai, bukan rukun. Faham?
Jadi makruh kalau kita sujud dahi saja cokeng gini, hidung tak kena. Faham lagi? Sunat kita kenakan hidung, wajib kenakan dahi. Faham lagi? Itu maksud dia. Kalau hidung saja dahi tak kena, hak tu dak sah. Hidung saja. Biar betul buat. Walaupun makruh, kita tak suka juga. Kita nak hak comel. Sallu kama raaitumuni salli. Faham? Semayang macam aku semayang. Bolehkah kita aminkan doa pada khutbah yang kedua semayang Jumaat? Jawabnya tak boleh kalau kita tak pergi ke masjid. Pasal apa? Pasal kita tak dengar. Faham? Taklah ada di masjid lah ustaz. Kalau kita ada di masjid, khatib pun baca doa, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Lagi. Wal mu'minina wal mu'minat. Wa dammil kafirina wal munafikin fi Malaysia. Boleh tak kita kata amin? Boleh. Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata sunat. Mana-mana ada ustaz main ngajar dia kata tak boleh, haram, tumbuk ustaz tu buang dalam kelapa sawit. Kenapa? Itu bukan ustaz, nampak sangat bodohnya. Faham lagi? Nampak sangat copy paste ngajinya. Dia tak masuk dalam kitab-kitab besar tu ustaz tu. Jangan nak lebih-lebih benda-benda khilafiyah seperti ini. Yang kita nak kuat, kita nak bertegang leher, benda haram berlaku dalam negara. Judi bermaharajalela. Betul tak? Arak bertaburang di muka bumi Malaysia. Hak tu jangan kita buat sengak. Islam sedang dicaci. Masya Allah, itulah tadi ya beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Adhar Idrus ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Meskipun tadi di tengah-tengah videonya ya, saya ada bahasa yang nggak tahu sama sekali, nggak ada di dalam otak itu, saya ini bahas apa gitu tadi. Masya Allah ya, mungkin masih belum saatnya ya saya untuk tahu saat ini. Insya Allah suatu hari nanti semoga Allah itu memberikan kemudahan bagi saya untuk mengerti bahasa yang dipakai oleh Ustadz Adhar Idrus tadi. Amin ya. Dan lainnya alhamdulillah tadi banyak yang ngerti juga ya, karena sudah hampir sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang sudah sering saya dengarkan. Alhamdulillah ya. Semoga kedepannya tambah banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Ustadz Adhar Idrus ataupun Anda juga ya. Dan untuk ngaji bareng pada saat ini saya kira saya cukupkan saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.